Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasina binti Muhammad Siddiq dari kelas PISMP PI 1619. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan hasil pada penerangan mengenai inovasi digital yang telah saya hasilkan. Okey, baiklah. Pengenalan kepada inovasi ini. Okey, inovasi digital pada hari ini merupakan satu keperluan dan satu keperluan bagi setiap guru yang setiap insan yang bergelar guru, kerana kemahiran dan ilmu berkaitan dengan teknologi, maklumat dan komunikasi ini merupakan satu perkara yang penting. Okey, menurut Lamsah dan CIR 2017, inovasi dalam pendidikan hari ini bersifat global dan sering dikaitkan kepada pencapaian hasil pembelajaran dan kebolehpasaran graduan. Maksudnya kat sini, jika seorang graduan itu memiliki kreativiti yang tinggi, maka kebolehpasaran graduan juga akan tinggi. Okey, oleh itu sebagai seorang guru kita kena melengkapkan kemahiran TMK ni dalam diri kita. Okey. Seterusnya untuk rational project. Rational project inovasi yang dihasilkan yang utamanya adalah untuk saya mendukung objektif K yang terdapat dalam KSSR Pendidikan Islam tahun 2 dalam bidang akidah. Iaitu meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk diamalkan sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian serta asas dalam tindakan. Okay, ini adalah big why, iaitu mengapa saya menghasilkan projek inovasi ini, kerana sebagai yang telah kita sedia maklum, bidang akidah ini merupakan satu perkara yang sangat penting dalam diri seorang Muslim. Jadi jika murid ini mendapat ilmu mengenai bidang akidah yang salah, maka ianya akan merosakkan akidah seseorang itu. Jadi ilmu yang betul perlu kita terapkan dalam jiwa anak-anak ini sejak kecil lagi. Okey, seterusnya rational project, mengapa saya menghasilkan projek inovasi ini adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri dalam praktikum fasa 1 semasa saya menjalani praktikum di SK Tanjung Keramat. Saya mendapati ramai daripada kalangan murid-murid saya yang tidak dapat menguasai bidang malaikat dalam bidang akidah, iaitu tajuk malaikat yang setia. Mereka tidak dapat mengingati 10 nama malaikat beserta tugasnya dengan tepat. Ada di kalangan mereka tertukar antara malaikat, contohnya malaikat Israel dengan Israfil, tertukar dengan nama dan tugasnya. Oleh itu perkara ini telah mencetuskan idea untuk saya menghasilkan muzik video berkaitan dengan nasyid 10 malaikat. Okey, rasional yang terakhir ini adalah hasil dapatan bacaan saya daripada kajian yang dijalankan oleh Elia dan Fadilah dan juga Muhammad Ali 2016. Okey, kajian itu adalah berkaitan dengan peningkatan perkembangan kognitif untuk menghafal nama malaikat dengan metod bernyanyi. Hasil daripada pembacaan tersebut, saya telah tertarik untuk menghasilkan satu inovasi digital berkaitan dengan muzik video yang bertajuk Jom Kenali 10 Malaikat. Okey, kita akan ini adalah saya ambil tangkapan skrin daripada kajian yang telah dihasilkan. Okey, kajian yang telah dihasilkan ini, penulis mengatakan bahawa anak murid cenderung kurang tertarik dengan penjelasan tentang nama-nama malaikat dengan kaedah ceramah dan cerita. Okay, selain itu juga akibatnya murid-murid ni sering bercakap sesama mereka dan berlari ke sana ke sini semasa PDP sedang dijalankan. Maka ini adalah tugas guru untuk mencari kaedah yang lebih seronok, yang lebih menarik agar murid-murid fokus terhadap pengajaran yang disampaikan. Okey, ini adalah hasil penelitian yang mereka jalankan, hasil kajian yang telah mereka jalankan. Okey, ini adalah kajian yang kali pertama. Okey, kita lihat peratusan di situ. Okey, ini adalah hasil yang terakhir untuk kali ketiga. Okey, kita lihat murid yang mulai berkembang sebanyak 2 orang, hanya 2 orang sahaja, yang itu pada tahap terendah, mewakili 10%. Okey, seterusnya berkembang sangat baik sebanyak 18 orang murid, 90%, dan mulai berkembang sangat baik iaitu 18 orang, 90%. Ini menunjukkan metod kaedah menyanyi ini sangat berkesan untuk digunakan dalam bidang akidah.
dalam menghafal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Okey. Seterusnya isu yang terjadi, isu yang timbul adalah yang pertama, murid cepat bosan dengan kaedah pengajaran syarahan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran bidang akidah. Itu yang telah saya katakan tadilah, syarahan dan juga ceramah. Okay, jadi guru perlu tukar kaedah yang lebih menarik. Contohnya kaedah didik hibur, iaitu melalui nyanyian. Okey, seterusnya murid suka mengingati dan sering keliru dalam menentukan 10 nama malaikat beserta tugasnya dengan tepat. Okey, murid kebanyakannya keliru antara nama-nama malaikat. Okey. Terdapat murid yang sukar membaca tulisan jawi menyebabkan mereka tidak dapat membaca isi pelajaran dengan baik. Okey, ini semasa pengalaman saya semasa praktikum, telah murid-murid kebanyakannya dalam tahun 2 bercampur antara murid yang lemah dengan murid yang pandai. Jadi di situ terdapat kebanyakannya tidak mampu membaca tulisan jawi, tidak dapat menguasai tulisan jawi yang baik, maka kesannya mereka tidak dapat membaca isi pelajaran. Okey, oleh itu saya telah membuat satu inisiatif, iaitu menghasilkan muzik video agar mereka dapat mengingati, menghafal isi pelajaran melalui lagu dan juga dapat membaca lirik dalam tulisan rumi yang telah saya hasilkan. Okey, penyataan masalah dengan kaitan kajian literatur tadi berkaitan dengan murid-murid lemah dalam menguasai jawi. Pelajar yang tidak dapat menguasai kemahiran membaca dan menulis jawi akan semakin ketinggalan dalam mata pelajaran pendidikan Islam apabila alat bantu mengajar yang digunakan oleh guru ditulis dengan menggunakan tulisan jawi. Ya, ini kajian daripada Nick Rosilla 2017. Okey, seterusnya kita pergi kepada objektif projek ini dihasilkan. Yang pertama, murid dapat menyebut dan menentukan 10 nama malaikat dengan tepat beserta tugasnya. Yang kedua, membantu murid-murid lemah dalam membaca jawi menguasai isi pelajaran. Okey, ini dengan cara menulis lirik dalam tulisan rumi. Okey, yang ketiga, memudahkan murid mengingati isi pelajaran dengan melibatkan elemen muzik dan pergerakan. Yang ini kita raikanlah untuk murid-murid yang jenis kinestetik dan visual dan juga audio. Okey, skop limitasi. Okey, inovasi ini dihasilkan untuk mata pelajaran pendidikan Islam bagi murid-murid tahun 2 dalam bidang akidah di bawah tajuk Malaikat yang Setia. Okey, kepentingan dan impak. Okey, yang pertama, ianya membantu guru-guru dalam mencapai objektif pembelajaran. Selain itu, suasana pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih seronok. Okey, dan membantu guru-guru dalam menjalani kuis di akhir sesi pengajaran. Seterusnya, membantu murid-murid yang lemah dalam membaca jawi untuk menguasai isi pelajaran. Selain itu, elemen pergerakan yang dapat memudahkan murid-murid mengingati lirik lagu dengan mudah. Di sini saya ada dalam projek yang saya hasilkan, di setiap nama malaikat dan tugasnya, guru akan menetapkan satu gaya khusus untuk setiap nama malaikat dan juga tugasnya. Okay, contohnya tadi yang saya tunjukkan gambar, ada gambar semasa sesi PDPR dijalankan, murid-murid membuat gaya malaikat Munkar dan Nakir, iaitu gaya tidur yang menunjukkan bahawa malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya menyoal orang mati di dalam kubur. Jadi mereka membuat gaya orang mati. Jadi kaedah ini guru boleh gunakan di akhir sesi pengajaran. Guru boleh buat sesi kuis. Contohnya guru buat gaya macam ni dan kemudian murid teka itu malaikat apa. Okey, seterusnya anggaran kos. Okey, anggaran kos untuk projek ini hanyalah dalam lebih kurang dalam RM10 bersamaan dengan 10 GB internet. Internet ni hanya digunakan untuk mengakses animasi yang menarik di internet. Okey, seterusnya model inovasi yang saya gunakan adalah model creativity. Okey, model creativity ini yang pertamanya adalah langkah pertamanya saya perlu mengenal pasti dulu masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua, bila masalah itu sering bermain, jadi saya akan mencari cara penyelesaiannya. Okey, kemudian saya kaji bagaimana untuk melaksanakan idea-idea yang telah timbul, dan yang terakhir saya menjalankan kaedah penyelesaian, iaitu dengan menghasilkan inovasi yang muzik video tersebut. Okey, ini adalah inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu muzik video. Okey, mari kita tonton bersama-sama.
10 malaikat yang wajib kita ketahui. Mari kita kenal bersama nama dan tugas-tugasnya. Diciptakan dari cahaya, suci dari dosa-dosa, hanya mengabdikan diri kepada Yang Esa. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, seterusnya Mikael turunkan rezeki. Rakib dan Atid catat amalan, kebaikan keburukan manusia. Malaikat Ridwan menjaga syurga, malaikat Malik menjaga neraka. Israfil pula tugasnya apa? Hai tiup sangkakala jawabannya. Terdapat 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Mari kita kenal bersama nama dan tugas-tugasnya. Diciptakan dari cahaya, suci dari dosa-dosa, hanya mengabdikan diri kepada Yang Esa. Mungkar dan Nakir cubalah teka, menyoal orang mati di kubur. Israel pula mencabut nyawa, janganlah kawan-kawan melupakannya. Mungkar dan Nakir cubalah teka, menyoal orang mati di kubur. Israel pula mencabut nyawa, janganlah kawan-kawan melupakannya. Okey, maklum balas daripada inovasi yang telah dihasilkan, iaitu daripada rakan saya Hasinah binti Muhammad Saupi. Beliau mengatakan pemilihan lagu yang menarik dan mudah untuk diingati oleh murid-murid. Sebagai tambahan cadangan, boleh menggunakan klip kartun bagi menarik minat murid-murid menghafaz lirik lagu yang telah dicipta. Berdasarkan idea semasa daripada sahabat saya ini, saya telah menggunakan banyak animasi klip pendek video dalam muzik video yang telah saya akan, seperti Upin Ipin, Boboiboy, SpongeBob dan banyak lagi. Okey, maklum balas yang kedua yang telah saya tambah baik adalah daripada Izzul Syahmid atau adik saya sendiri. Beliau mencadangkan untuk menambahkan lagi animasi yang lebih luar biasa. Jadi kat sini saya terfikirlah apa yang inovasi yang untuk luar biasa. Jadi saya meletakkan situasi contoh kiamat lah, macam bayangan hari kiamat ketika semasa menyanyikan lirik malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Jadi itu murid-murid dapat lihatlah bagaimana keadaan di hari kiamat kelak. Ini hanyalah sebagai bayangan saja, bukan sebenarnya. Okay, mungkin itu bagi saya lah boleh menarik minat animasi yang lebih luar biasa. Okey, seterusnya untuk pembuktian pencapaian keberhasilan inovasi yang telah dihasilkan. Okey, sebelum saya memperkenalkan inovasi kepada murid-murid saya telah menjalankan kuis. Jadi kuis tersebut telah memperolehi 79% peratusan pencapaiannya lah. Dan selepasnya meningkat kepada 89%. Jadi kat sini menunjukkan peningkatan sebanyak 10% hasil daripada
projek muzik video yang saya ajar kepada murid-murid sebelum dan selepas. Okey, kesimpulannya, inovasi yang dihasilkan ini merangkumi pelbagai elemen seperti audio, visual dan pergerakan. Okey, harapan saya agar inovasi yang dihasilkan ini dapat membantu guru-guru di luar sana untuk menjalankan sesi PDP dengan lebih berkesan. Selain itu, objektif utama penghasilan inovasi ini ialah supaya jiwa murid-murid dapat diterapkan dengan akidah yang sejahtera melalui penghayatan dalam bidang tugas malaikat yang telah dipelajari. Okey, itu sahaja. Ini adalah rujukan yang telah saya rujuk. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.